Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bertemu pada hari ini dalam majlis ayah-ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ayah-ayah yang bersama pada hari yang berbahagia ini bersama dengan ibu-ibu yang menemankan ayah. Sudah pastinya kita berdoa pada Allah SWT pada bulan Ramadan ini agar kita dapat terus membaiki diri kita, memimpin diri kita dan keluarga kita masuk syurga sekeluarga. Dan pada hari ini kita dalam tajuk kita Ayah bukan bodyguard 24 jam, satu tajuk yang penting untuk kita sama-sama melihat bagaimanakah peranan ayah. Dalam masa yang sama ia juga untuk kita menguatkan agama tauhid dalam diri kita dalam memimpin keluarga, agar jangan kita buat yang tidak patut kita buat dan jangan kita lepaskan perkara yang patut kita laksanakan dalam memimpin keluarga kita. Hari ini kita bersama dengan dua orang tokoh panel kita. Yang pertama, saya mengalung-alungkan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim, pensyarah kanan Universiti Sains Islam Malaysia. Selamat datang Ustaz. Selamat datang. Terima kasih diucapkan bersama pada hari ini. Dan juga kita bersama dengan qari kita pada hari ini, Ahmad Adil Luqman bin Nur Ismail, Johan Hafazan Juzuk 1 hingga 20 peringkat kebangsaan 2019. Selamat datang. Selamat datang terima kasih diucapkan. Dan hari ini sama-sama bagi tuan-tuan yang berada di depan kaca TV ataupun di Facebook, di YouTube, boleh kongsikan di depan kaca TV untuk sama-sama kita membuka mushaf dan kita nak membaca daripada ayat 4 hingga 7 daripada surah As-Sajdah, surah yang menjadi perbincangan kita selama sebulan ini pada bulan Ramadan kali ini, untuk sama-sama kita melihat kepada mesej daripada Allah SWT, hidayah untuk menjadi ayah yang memimpin keluarga masing-masing, insya-Allah. Jadi mari sama-sama kita baca ayat 4 hingga 7 pada halaman 415. Kali ini dipimpin oleh Al-Fadhil Ahmad Adil Luqman bin Nur Ismail. Dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-7 daripada surah As-Sajdah, surah yang ke-32. Dan sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-4, maksudnya Allah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara kedua-duanya dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arash yang layak dengan kesuciannya. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia, maka apakah kamu tidak memerhatikan? Satu ayat yang penuh dengan maklumat hidayah untuk kita sebagai seorang ayah, dan juga bagi ibu-ibu
yang menemankan pada hari ini. Dan sebelum kita lebih lanjut bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Lokman, sama-sama kita ingin berkongsi dan mendengar perkongsian dari seorang ayah dalam klip video yang sudah pun disediakan. Mari kita saksikan. Okey, untuk sedia maklum, kita sebagai seorang ahli perniagaan memang kita banyak menggunakan masa kita dalam perniagaan. Kadang-kadang kita tak nafikanlah dengan keluarga pun kita pun kekangan pada waktu. Tapi kat sinilah yang kita, macam saya ambil satu pendekatan kepada pendidikan anak-anak, jangan diabaikan. Jadi macam saya pun terpaksa membahagikan waktu walaupun dalam keadaan berniaga, dalam keadaan keluarga. Jadi anak-anak ni pun satu benda yang kita perlu jaga sebab dia adalah pewaris generasi kita. Jadi apa yang saya tengok pada untuk anak-anak ni, saya lebih tekankan dari segi akidah mereka, dan dalam penerapan saya lebih kepadakan dia ke bukan sekadar dunia, dan kita pun kena imbangkan dia daripada segi pencapaian dia dalam dunia dan pencapaian dia untuk akhirat. Sebab tu saya banyak memberikan tekanan dari segi sudut akidah anak-anak saya ni lah. Sebagai seorang ibu bapa, benda tu memang ada dalam sifat kita terutama kita sebagai seorang ayah, terutama dalam dunia sekarang ni yang penuh canggih sekarang ni. Jadi sebab kita tak nafikan anak-anak kita ni dalam situasi zaman sekarang ni memang dia banyak terdedah dengan unsur-unsur yang tak sihat. Jadi apa yang saya nampak benda ni, kita balik macam saya, pendirian saya, yakin segala aturan, segala yang ditetap tu adalah daripada Allah SWT. Jadi dalam pemerhatian kita perlu jaga anak kita dari segi pandangan, dari sudut bila kita bekerja, anak kita di luar penjagaan kita. Jadi kita sentiasa hubungi anak kita. Dari sudut untuk anak saya, untuk supaya kita banyak urusan kat luar, jadi kat sini saya tak langsung pun dia akan mempengaruhi juga kasih sayang kita sebagai seorang bapa terhadap anak kita. Jadi apa yang saya banyak luangkan masa jika ada kelapangan, yang macam saya banyak buat dari segi panggil anak, berbincang dengan anak, rapatkan kita punya ukhuwah dengan anak dia, dan terutama sekali yang apa yang saya banyak buat praktikkan lah, macam ada kelapangan solat berjemaah. Dan terutamanya kita akan yang sekarang ni kita bulan puasa ni, bawa anak kita untuk sama-sama kita berjemaah dalam tarawih kita sepanjang bulan puasa ni. Dari istilah selamat ni, sebenarnya kita sendiri pun tak yakin atas keselamatan kita. Okey, jadi kalau macam contoh anak saya ni, dari segi keselamatan dia dari segi duniawi dengan akhirat. Jadi kalau macam contoh dunia ni, kita keselamatan kita dari segi penjagaan kita, dari segi pengurusan harian dia. Jadi macam anak saya sekolah ni, pastikan anak saya daripada rumah ke sekolah diuruskan sebaik yang mungkin keselamatan dia. Dan satu lagi yang penting bagi saya satulah, bagi anak saya ni saya terapkan dari segi nilai-nilai, dari segi akidah mereka. Sebab keselamatan banyak aspek. Dari segi keselamatan, dari segi diri dia, dari segi ukhuwah dia, ataupun dari segi dalaman dia. Jadi macam saya nampak yang keselamatan yang penting adalah segi dalaman dia. Jadi kat sinilah saya banyak terapkan kepada anak saya, dari segi penjagaan, dari segi waktu solat mereka kena jaga, dari segi percakapan mereka kena jaga. Sebab solat dengan percakapan dan dia punya akidah tu, tiga benda yang kalau saya nampak, benda ni lah yang akan memberikan keselamatan mereka, terutama di akhirat nanti, insya-Allah.
Begitulah khususnya daripada Encik Muhammad Zaidi, pengasas kepada JV Auto Resources yang Berhad, yang sibuk dengan dunia perniagaan, tapi dalam masa yang sama juga mengetengahkan ataupun menekankan tentang betapa pentingnya menjaga dan memantau bagi anak dan juga ahli keluarga untuk pastikan selamat. Dan dalam hal ini kita ingin sama-sama melihat bagaimana formula keselamatan yang ada pada ayat yang keempat. Sebagaimana yang kita baca sebentar tadi, sudah tentu kita ingin bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim untuk menjelaskan dahulu apakah yang dimaksudkan dengan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Terima kasih Tuan Fazrul, kemudian qari kita, alhamdulillah bacaan yang baik. Dan tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, kembali kepada soalan yang Tuan Fazrul sebutkan tadi, berkenaan dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa Allah menjadikan langit dan bumi dan segalalah alam maya ini dalam 6 masa. Tuan-tuan, ini sebenarnya adalah lambang ataupun menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Semua sekali berada di dalam pengetahuan Allah. Sehingga tuan-tuan, satu helai daun yang gugur di satu tempat yang entah di mana di alam ini tetap diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ard. Biji benih pun yang tercampak di mana-mana dalam kegelapan malam tetap di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, dengan erti dia di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan pengetahuannya. Sebab itu tuan-tuan, kita biasa mendengar orang kata bahawa Allah di mana-mana. Yang sebenarnya ayat yang betul ialah ilmu Allah di mana-mana. Allah berada di tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan kepada dirinya. Itu jawapan yang benar. Maknanya kalau orang tanya Allah di mana, maka kita katakan Allah berada di tempat yang dia telah sebutkan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua ialah tuan-tuan, kuasa Allah Subhanahu wa taala ataupun pengetahuan Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Jadi dengan sebab itu semua perkara yang berkait dengan keagungan, berkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala diterjemahkan ataupun digambarkan dengan bagaimana Allah menjadikan bumi, langit, alam maya dan seisinya ini. Maka itulah pembuka dulu Ustaz. Ya, baik, terima kasih ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Luqman untuk menjelaskan peringkat awal ini, ya, tentang keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan juga ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita maklum, dan sudah tentunya bagi seorang ayah bila mengetahui bahawa ilmu Allah ini mencakupi pada segala perkara, itulah beza dengan kita sebagai makhluk, sebagai seorang ayah yang ada had dalam kita mengetahui. Dan dalam hal ini bila kita inginkan ahli keluarga kita selamat, Ustaz, ya, bila nak selamat itu jadi nampak gayanya memang bergantung kepada ilmu kita tak cukup, ya. Tetapi bagaimana keimanan kepada Allah, keimanan pada Allah ini sebagai yang maha mengetahui, dia memberi kesan kepada ayah itu sendiri. Kalau Ustaz boleh jelaskan agar ayah yang mungkin dah tahu dah Allah maha mengetahui, tapi kadang-kadang dia yakin tak yakin, macam mana bila Allah mengetahui dan saya pun tahu, nak mengawal anak pasal anak ini saya sayang betul ni. Sila Ustaz. Baik, terima kasih Tuan Fazrul dan tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian. Bila menyentuh tentang persoalan yang disebutkan itu bermaksud bahawa ini berkait tentang perkara akidah, keyakinan kita. Sejauh mana kita yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala melihat kita, sejauh mana kita yakin Allah Subhanahu wa taala yang menghidup, yang mematikan, yang memberi rezeki. Selalunya bila kita tengok mak bapak kita keluar, pergi bekerja, kemudian bawa balik makanan, bawa balik rezeki dan semua, kita kata oh mak ayah kita beri rezeki. La, sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang beri rezeki.
Sebab itu dalam ayat Quran yang sebut dengan jelas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah itulah yang Razzaq, yang memberi rezeki. Dzul quwwatil matin, bahkan sangat kuat, sangat hebat dia. Tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, ada ketika Ustaz, Allah menyandarkan tentang beberapa sifat ini kepada dia sendiri. Contoh Ar-Razzaq, Allahu yuhyi, Allah wa yumit, menghidup, mematikan, berezeki dan semua. Allah menyandar kepada dia sendiri. Kemudian ada ketika Allah menyandarkan perkara ini kepada sabab. Sebagai contoh, dalam ayat surah An-Nisa ada 2 ayat. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum. Jangan kamu serahkan pengendalian harta tu kepada orang yang belum sampai tahap cerdik dia apa semua. Dan warzuquhum, dan kamu beri rezekilah kepada mereka. Sedangkan Allah kata innallaha huwar razzaq, Allah memberi rezeki. Jadi tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, dengan artinya bahawa ada ketikanya Allah menyandar kepada dirinya dan dia sendirilah yang memang memberi rezeki. Secara khusus, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Kami tak minta rezeki daripada kamu, bahkan kami beri rezeki. Jadi kenapa pula Allah menyandarkan kepada benda sabab tadi kan? Iaitu ayah kita, mak kita yang memberi, nampaknya begitu. Itu hanya sekadar sabab sahaja tuan-tuan, dan keyakinan kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh mudah yang lain, kalau kita lapar. Bila kita lapar, yang adalah tuan-tuan, bila kita rasa lapar, maka kita kena makan. Kita kena makan. Baik. Adakah makan itukah yang memberi kita kenyang? Dia boleh jawab tak? Masya Allah, itu jawapan yang sangat tepat itu. Allah yang mengenyangkan kita. Kita hanya berusaha dan ikhtiar untuk makan tersebut, tetapi Allah yang mengenyangkan. Jadi pada hakikatnya kenapa kena makan? Kerana sifat manusia, Allah suruh berikhtiar. Bila lapar, memang dia punya kaedah caranya kena makan. Tapi dia, boleh tak Allah Subhanahu wa taala mengenyangkan kita tanpa makan? Boleh ke tidak? Boleh, dengan kuasa. Ya, Masya Allah, memang benar Allah boleh memberi kenyang tanpa makan. Seperti mana Ashabul Kahfi. Jadi maksudnya apa? Yang kita makan tu untuk apa? Dah Allah boleh beri kenyang. Dah Allah suruh berikhtiar. Macam ayat Quran dengan jelas sebut wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kamu campak diri kamu ke arah binasa. Sedangkan Allah dah tentukan. Bila Allah tentukan, kenapa kita berusaha ikhtiar lagi? Itu Allah yang suruh. Jadi itulah yang. Jadi bezanya di antara usaha dan yang menentukan segala-galanya Allah itu dua perkara berbeza yang perlu kita fahami lah Ustaz ya. Ini yang perlu difahami oleh ayah-ayah ya. Lantaran kita bercakap tadi, bila bercakap tentang ilmu Allah ini, dia menentukan segala-galanya berbandingan ilmu kita ni. Kita ni, kita niat macam mana pun, kita usaha macam mana, jika bukan dengan izin taufik daripada Allah, ianya tidak akan memberi kesan. Ini keimanan yang kita belajar ya. Kalau kita tengok dalam ayat yang keempat tadi, bila Allah menciptakan ya langit dan bumi, dan di antara keduanya itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin bila bercakap tadi tentang keimanan bahawa Allah menjaga ya, seperti mana saudara Ahmad Adil Luqman menjaga 20 juzuk ya. Kalau kita tengok Johan hafazan peringkat juzuk 1 hingga 20 peringkat kebangsaan. Ketika dah hafal ya, dah nak cuba jaga Quran 20 juzuk tersebut, sebelum jaga Quran, maksudnya sebelum hafaz Quran tu, ada tak berbeza rasa ya, dan juga pengalaman yang mungkin juga boleh memberi inspirasi pada ayah-ayah, mengapa ayah kena pastikan anak ini menjaga Al-Quran ya. Mungkin pengalaman daripada saudara Ahmad Adil boleh kongsikan dengan penonton semua. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Sedikit pengalaman saya sebelum dan selepas
menghafaz Al-Quran lah. Ya. Sebenarnya saya mula menghafaz Al-Quran ni, ayah kita hantar ke sekolah rendah agama kan. Jadi kita mula dengan juzuk amma dan sebagainya, tapi pada masa tu kita tidak, orang kata, faham lagi kenapa ayah kita melakukan sedemikian. Tetapi bila sampai satu fasa kita dah masuk sekolah tahfiz, kita dah menghafaz Al-Quran, diberikan didikan dan tarbiyah, kita nampak Al-Quran ni seperti mana yang kita semua tahu, wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita bermulazamah atau kita melazimi Al-Quran setiap hari, apabila kita menghafaz Al-Quran, bukan sekadar menghafaz, tetapi kita cuba memahami makna dan mentadabbur Al-Quran itu, dia akan sedikit sebanyak, orang kata, guide kita ke arah yang lebih baik. Hari demi hari, hari demi hari. Jadi bermulazamah dengan Al-Quran ini sepatutnya menjadi satu kewajipan kepada semua muslimin dan muslimat. Bukan kata, orang kata, apabila hantar anak ke sekolah agama dan sekolah tahfiz saja. Bahkan sekiranya diberi didikan di sekolah kebangsaan, tetapi perlu ada waktu khusus untuk bermulazamah dengan Al-Quran, kerana dia akan memperbaiki akhlak kita. Seperti mana Allah berkata dalam Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nabi diutus rahmat kepada sekalian alam, dan Nabi juga bersabda, "Innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq." Jadi benda ini membantulah saya, orang kata, nampaklah perbezaannya apabila kita bermulazamah dengan Al-Quran. Baik, itu adalah pengalaman daripada saudara Ahmad Adil ya, sebelum menghafaz Quran bersama melazimi Quran pada setiap masa itu, berbanding bila dah nak menghafaznya ya, dia ada perubahan demi perubahan yang dibawa oleh Al-Quran ya. Dia mungkinlah tak terus berubah 100%, tetapi sedikit demi sedikit perubahan itu dibawakan kerana kita bercakap tentang kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berbalik pada perkara inilah ya, kalau ayah kepada saudara Ahmad Adil tadi menyiapkan sistem untuk saudara Ahmad Adil untuk menghafaz Quran. Ustaz Dr. Muhammad Luqman, mungkin kalau katakan kita sebagai ayah ni, kita memang nak jaga anak kita dan kita memang nak melindungi anak kita, jaga betul-betul. Ialah ayah sebagai qawamun 'alan nisa ya, lelaki sebagai qawam, sebagai pemimpin. Jadi memimpin macam mana yang sebenarnya yang perlu dibuat ya? Adakah semestinya macam ayah saudara Ahmad Adil hantar ke sekolah tahfiz, hafaz Quran, ataupun lebih daripada itu untuk dikongsikan? Baik, terima kasih Ustaz. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian. Sebenarnya tugas sebagai ayah ini ada beberapa perkara penting lah ya. Tetapi daripada beberapa perkara penting ini, kedudukan yang pertama sekali ialah masalah akidah. Masalah akidah. Tuan-tuan perhatikan bagaimana Nabi Yaqub alaihissalam semasa beliau hampir wafat. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihima ta'buduna min ba'di. Dia panggil semua anak dia, dan semua sekali. Ayah nak tanya ni, ayah sedang sakit apa semua ni. Ayah nak tanya, apa yang kamu akan sembah lepas aku mati? Bukan nak kata tanah ayah tak ada 10 hektar tu. Tolong bagi baik-baik lah. Tidak, itu bukan itu yang dia ditanya. Tapi ditanya ialah, kamu nak sembah apa lepas aku mati? Poinnya ialah tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, paling penting dimasuk dalam jiwa anak kita adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menghidup, Allah memati, Allah memberi rezeki, Allah memberi manfaat, Allah menarik mudarat. Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini hanya bersifat sebab sahaja. Bersifat sebab. Allah boleh buat perkara itu dengan sebab. Allah boleh buat satu perkara tanpa sebab. Kalau kita kata api yang membakar, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam sangat jelas. Api yang panas tuan-tuan, carilah atas muka dunia ni kat mana pun, api lilin sekalipun, letak jari kita mesti terbakar. Tapi kenapa tiba-tiba Nabi Ibrahim tidak terbakar? Nak menunjukkan bahawa bukan api yang membakar. Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala baru terbakar. Walaupun sifat api pada asalnya membakar. Contoh lain tuan-tuan, dalam ulama-ulama usuluddin membincang perkara ini, keris ataupun pedang, apabila kita cucuk kepada orang gitu, apa jadi? Luka. Tapi ada ketikanya keris yang sama
dicucuk pada satu orang untuk kebal, tak luka. Apa maksudnya? Maksudnya ialah bukan keris itu yang memberi luka, bukan keris itu, tetapi pada hakikatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya bahawa anak-anak kita semua ini tuan-tuan kena diberi keyakinan bahawa inilah yang pertama sekali Allah yang menguasai segala-galanya, innallaha ala kulli syai'in qadir wallahu qadir, dan seumpamanya. Semua ini berlaku di atas dasar keizinan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih diucapkan pada Dr. Muhammad Lokman ya, menjelaskan tentang betapa pentingnya akidah ini ditanamkan kepada anak-anak ya, dan yang memastikan keberkesanan bagi sesuatu perkara itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan bagi si ayah, bagi si anak ataupun bagi makhluk ini, kita melaksanakan usaha sahaja tetapi ia bergantung 100% kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini penting ya, kerana ianya kalau tidak dimasukkan betul-betul ke dalam diri anak, ia menjadi cabaran Ustaz ya. Di akhir-akhir kehidupan Nabi Yaqub itu sendiri pun bertanya bab akidahnya ya, bukan bab harta sebentar tadi. Jadi kalau topik kita ini tak banyak menganjur kepada akidah dan juga agama, khawatir nanti di hujung-hujung pun masih lagi bercakap dan bertengkar bab harta. Tapi persoalannya ialah ada anak sekolah rendah, sekolah menengah, dah dewasa. Macam mana teknik ayah nak bercakap itu ataupun kena berceramah pada si anak. Kita berehat sebentar, kita kembali semula selepas ini untuk kita membicarakan tentang ayah bukan bodyguard 24 jam, majlis ayah, ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Kembali kita dalam majlis ayah pada hari ini untuk sama-sama kita membincangkan pada ayat yang keempat daripada surah As-Sajdah. Sebentar tadi sudah pun dibacakan oleh saudara Ahmad Adil Lokman ya, dan sama-sama kita berbincang pada bahagian pertama tentang betapa pentingnya memasukkan ataupun membincangkan dan memahamkan ahli keluarga tentang akidah. Dan sudah tentunya program ini yang dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor ingin menyeru pada tuan-tuan untuk kongsi rezeki dengan zakat, keberkatan rezeki, nikmat dikongsi, tunai zakat di Lembaga Zakat Selangor. Dan kita ingin meneruskan perbincangan kita ya. Kalau kita lihat dalam plakat yang dibekalkan pada tuan-tuan ya, di belakang itu ada tiga elemen untuk seorang ayah membina, berjuang masuk syurga keluarga. Yang pertama itulah elemen akidah. Elemen akidah inilah yang dibincangkan sebentar tadi. Kalau saya bacakan, peranan ayah memupuk iman ahli keluarga hingga benar-benar terlihat keyakinan terhadap kebenaran Al-Quran, kekuasaan dan kebesaran Allah serta yakin terhadap hari kebangkitan. Jadi kita menyambung balik perbincangan kita, bercakap tentang praktikal ya, bagaimana seorang ayah ingin memperjuangkan bab akidah ini. Sama-sama saya ingin bertanya kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Lokman, anak kecil sekolah rendah dan juga mungkin sekolah menengah, apa pendekatan yang boleh digunakan oleh ayah untuk memperjuangkan akidah ini Ustaz? Pasal biasanya kalau dekat sekolah itu dia ada ceramah kan, ataupun ada kelas lah.
belajar akidah ya, ataupun kalau pergi kuliah dekat masjid itu mungkin adalah penceramah yang memberi ceramahnya. Tapi kalau ayah dekat rumah takkan nak ceramah sampai 1 jam kot kan. Jadi pendekatan yang ustaz boleh kongsikan agar ayah-ayah muda ya, ataupun ayah-ayah yang ada anak remaja ataupun anak yang sudah pun bernikah berkahwin, macam mana pendekatan akidah agar kalau Nabi Yaqub tu sampai ke hujungnya itu masih cakap bab agama dan akidah. Jadi itu menunjukkan ada teknik yang boleh kita ambil panduan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz dan tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian. Sebenarnya model ini telah diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri melalui kisah iaitu dalam surah Luqman. Walaupun nama kita sama, tapi Luqman dalam surah itu adalah Luqman yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih, sebahagian kata sebagai seorang lelaki saleh, sebahagian kata nabi. Tak apalah, yang pentingnya dia ada beberapa nasihat yang diberikan oleh Luqmanul Hakim yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. Jadi nasihat Luqmanul Hakim itu juga merujuk kepada jangan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama ada anak kecil ataupun anak besar, yang remaja dan seumpamanya, maka ayah-ayah, ibu-ibu mesti berikhtiar untuk mengajar anak-anak ini tentang jangan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syirik secara zahir ini iaitu menyekutukan Allah. Ustaz rasa payah dah nak jadi begitu. Nah, maksudnya dia sembah benda lain, itu payah. Betul. Tetapi antara kita kata syirik yang kecil iaitu menyengutukan Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut bahawa Allah memberi rezeki. Tapi mak ayah juga memberi rezeki. Tak? Mak ayah mengusahakan rezeki itu ya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang beri rezeki. Banyak je orang yang pergi pagi balik petang tapi tak bawa balik apa-apa pun. Tidak ada rezeki juga. Sebab itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagian orang pula duduk depan komputer aja. Masukkan konten itu ini dia dapat rezeki juga. Jadi maknanya itu adalah hakikatnya dari sudut yang sebenar Allah Subhanahu Wa Taala beri rezeki. Itu pertama. Yang kedua ialah anak-anak ini perlu dilatih, anak ini perlu diberi pengajaran kepada mereka, iaitu perkara yang kedua paling penting ialah tentang solat. Para ulama memberi satu perbandingan, bila telah beriman dengan sebenarnya, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah dia melaksanakan salat ini adalah satu peraturan hidup. Dalam salat itu kita menyebut dengan jelas inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sangat besar Ustaz perjanjian kita dengan Allah sangat besar. Sembahyangku, salatku, inna salati wa ibadatku wa mahyaya wa mamati, hidup mati ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila manusia ini, anak-anak kita diberi keyakinan sebegitu bahawa kamu hidup pun kerana Allah, kamu mati pun kerana Allah, kamu salat ke ibadat semua sekali kerana Allah, maka dia akan dapat satu keyakinan sangat kukuh bahawa mak ayah dia hanyalah satu orang yang dihantar sebagai gantian sahaja, tetapi hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengawal diri dia sebenarnya. Baik, jadi itu adalah antara tips bagaimana untuk memastikan konsep akidah itu disampaikan. Dan mungkin kalau Ustaz bercakap tadi itu dia dalam bentuk borak-borak dengan anak ataupun dalam bentuk yang anak bertanya soalan kepada ayah. Ini adalah ruang-ruang yang boleh kita manfaatkan dalam kehidupan kita seharian untuk sama-sama menyampaikan mesej. Kalau kita baca ayat yang keempat tadi pun ada istilah ma lakum min dunihi min waliyyun wala syafi'.
Mungkin itu nanti boleh dijelaskan lagi oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Luqman, apa maksud tidak ada lain yang menjadi wali dan jadi syafi'. Kadang-kadang susah juga nak cerita pada anak kan, ataupun nak kena tunggu anak tanya soalan, dia tak tanya-tanya soalan, dan ayah pun kadang-kadang kalau tak tahu macam mana nak bercakapnya itu, akhirnya sampai ke sudah kan, tidak dijelaskan. Nanti kita mendengar contoh daripada Dr. Luqman, tapi kita nak baca satu lagi ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 128 sebagai satu doa yang sudah pastinya selain kita bercakap, selain kita bersoal jawab, doa diabadikan banyak dalam Al-Quran. Kita baca surah Al-Baqarah ayat 128 dipimpin saudara Ahmad Adil Luqman. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 128 daripada surah Al-Baqarah. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang Islam yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah daripada keturunan kami umat Islam yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadah kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya engkaulah maha penerima taubat lagi maha mengasihani. Satu doa yang diabadikan daripada Nabi Ibrahim. Dan kita berbalik-balik kepada perbincangan kita, ada masa ayah boleh bercakap dengan anak, kadang-kadang anak bercakap dengan ayah. Tetapi dalam kisah Nabi Ibrahim, ustaz ya, kadang Nabi Ibrahim tu jarang-jarang ya dapat bersama dengan anaknya Nabi Ismail itu, dan dalam hal ini yang Allah ajarkan di sini ada doa pula. Jadi apakah teknik untuk masih lagi akidah dimasukkan dalam diri anak, dan mahu anak ini dijaga 100%, tetapi kaedahnya bercakap dengan anak berapa lama dan berdoa ini adakah salah satu daripada kaedahnya? Silakan ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, memang adalah satu peristiwa yang sangat luar biasa. Dan kita dapat melihat dengan jelas bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan satu pengajaran khusus kepada Nabi Ismail alaihissalam. Tuan-tuan perhatikan ayat, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar. Bila Nabi Ibrahim cerita, aku bermimpi aku sembelih kamu, tiba-tiba Nabi Ismail kata, wahai bapa, buatlah. Jadi ayah dan anak jarang-jarang bertemu, tiba-tiba balik nak sembelih. Betul. Jadi ini satu yang pelik. Dan soalannya, daripada mana Nabi Ismail AS mendapat pengajaran itu? Jadi tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, inilah peranan besar selain daripada bapa itu sendiri ialah ibu. Ibunya ini sangat-sangat penting mengajar anaknya, sehingga Ismail faham bahawa mimpi, sebab ada orang pertikaikan tentang Nabi Ibrahim ni sembelih Nabi Ismail sebenarnya berdasarkan mimpi je pun, dia kata berdasarkan mimpi. Sebenarnya dia tak faham bahawa ru'yal anbiya'i fil manam wahyun, mimpi Nabi itu satu wahyu. Maknanya tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, kedua-dua ini ayah penting, begitu juga mak juga penting untuk memasukkan keyakinan sifat akidah kepada anak-anak ini, supaya mereka meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa melakukan segala sesuatu. Jadi berapa masa perlu diguna berdoa. Dan tuan-tuan di dalam ayat Al-Quran surah At-Tur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh zuriat. Zuriat mereka ikuti macam mana? Iaitu di dalam tafsiran ini menyebutkan bahawa selain daripada dia mengajarkan anak cucu dia ini tentang agama, tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk juga Ustaz doa dan istighfar. Termasuk doa dan istighfar. Dan alhaqna bihim dzurriyyatahum, akhirnya kami cantumkan mereka dalam syurga. Dua-dua ni walhal mungkin antara ayah kemudian anak, kemudian cucu tu tak jumpa beberapa kali ya tak? Ataupun jumpa dalam masa yang sangat pendek, setahun 2 tahun, anak tu kecil lagi, tak kenal lagi. Tetapi mereka ni dihubungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga. Punca kerana apa? Kerana mereka mengajarkan ini kepada anak-anak. Ini termasuk dari apa dia? Istighfar dan juga doa. Kemudian ada pula satu golongan yang lain, ya, yang zuriat juga telah menyebabkan dia jadi masalah, jadi rosak. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Nah, dalam tafsiran ayat ini tuan-tuan boleh rujuk dalam tafsir ayat Quran. Mula-mulanya si ayah ni lengah-lengahkan sembahyang. Adha'us salah, lengah-lengahkan sembahyang. Kemudian datang anak pula, lengah tak boleh tahan. Kemudian lewatkan sampai hujung waktu, kemudian datang lagi selepas itu tak sembahyang. Sembahyang luar waktu ataupun tidak sembahyang. Fasawfa yalqawna ghayya, dan mereka ini akhir dicampak dalam neraka. Yang tadi dikumpulkan masuk dalam syurga, anak cucu juga. Yang ni anak cucu juga tapi dikumpulkan dalam neraka wal'iyah. Jadi ini adalah panduan yang komprehensif sebenarnya, pasal kadang-kadang bimbang juga Ustaz ni, ada ayah yang dia tak pandai sangat cakap agama dengan anaknya. Ya, tetapi Ustaz dah memberitahu tadi bahawa sebenarnya ayah menjaga doanya. Doa ini kita dengan Allah jangan pula tak tahu berdoa kan. Doa cakaplah bahasa apa pun, yang penting kita mohon Allah jaga anak dan ahli keluarga kita, di samping istighfar untuk diri kita, untuk anak kita Ustaz ya. Dan kemudian kalau ada interaksi ibu ayah itu mana yang semampu kita, dan pastikan jaga solat tadilah ya, jaga solat, pasal solat ini akan menyebabkan kita menyerahkan anak dan ahli keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah panduan yang penting untuk sama-sama kita laksanakan ya. Kalau tajuk kita pada hari ini, ayah bukan bodyguard 24 jam. Jadi kalau nak pastikan anak dan ahli keluarga dijaga 24 jam, pastikan doa, istighfar dan solat dijaga. Selain itu ada peluang untuk bercakap, gunakan kemahiran ilmu yang ada, dan harapnya majlis ayah ini memberi manfaat untuk kita. Ada topik teknik nak mengajar, tetapi kalau tak pandai sangat pun kita banyakkan berdoa kepada Allah. Allah beri ilham kepada kita untuk menjaga keluarga kita semampu mungkin. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah jaga, dan sudah tentunya 2 minit di akhir ini Al-Fadhil Ustaz boleh kongsikan nasihat kepada ayah-ayah yang masih lagi dikata doa pun saya tak berapa pandai sangat, istighfar saya tahu, solat ni baru nak bertatih. Nasihat Ustaz kepada ayah-ayah agar keluarga dijaga sampai ke syurga, silakan. Tuan-tuan muslim rahmati Allah sekalian, nasihat ini, pandangan ini untuk diri Ustaz juga, dan kita semua mudah-mudahan kita dapat bersama-sama masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslim rahmati Allah sekalian, daripada akidah, daripada keyakinan yang benar ini tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala boleh melakukan perkara yang terbalik kut. Dan daripada keyakinan yang benar. Tuan-tuan, Ustaz sebut tadi api membakar, jadi tak membakar dengan sebab keyakinan kepada Allah. Ashabul Kahfi yang asalnya tidur, tak makan, lapar lah patutnya, boleh mati semua sekali, tak, Allah terbalikkan yang lapar tadi menjadi kenyang. Tuan-tuan, berlaku juga dalam kisah-kisah yang lain, iaitu keyakinan air ini kalau kita pijak Ustaz tenggelam ke tidak? Jawapannya tenggelam. Tetapi berlaku kepada para sahabat, Ala Hadrami dan juga Abu Hurairah berada dalam itu. Dia menceritakan bahawa bila orang dah buang jambatan apa semua, maka dengan izin Allah mereka ada ajizu ataupun u'buru bismillah. Langkahlah kamu atas itu dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, tak tenggelam.
Ini berlaku pada sahabat, juga berlaku pada Abu Muslim Al-Khulani. Poin Ustaz di sini ialah tuan-tuan, kita sama-sama memperkukuhkan akidah itu nombor satu. Yang lain itu pelajarilah kaedah-kaedah untuk kehidupan, untuk membentuk ma'isyah kehidupan kita semua sekali. Insya-Allah dia akan berjalan dengan landasan sebaiknya. Masya-Allah, itulah nasihat penting dan kita memberi fokus kepada bagaimana kita menguatkan akidah dalam keluarga kita. Dan kalau banyak sangat perkara yang perlu carilah doa, istighfar dan solat sebentar tadi Ustaz ya, kerana itu asas kepada semua ayah, dan insya-Allah selepas itu diberikan hidayah dan ilham daripada Allah Subhanahu taala untuk kita bercakap, berujar, berusaha untuk kehidupan kita yang bahagia di dunia sampai ke akhirat. Jadi jangan lupa untuk sama-sama kita teruskan ya bersama dalam majlis ayah selepas ini, dan kita berdoa pada Allah Subhanahu taala ya agar majlis ayah yang dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor ini akan memberikan faedah yang banyak, dan ia menjadi sebagai satu sekolah tarbiyah kepada ayah-ayah, kepada ibu yang menemankan ayah, dan juga manfaat kepada kita sekeluarga. Kita berdoa di hujung ini bersama dipimpin Al-Fadhil Ustaz Dr. Lokman. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Luqman dan juga saudara Ahmad Adil Luqman bersama pada hari ini ya, untuk sama-sama kita mencerahkan ayat keempat daripada surah As-Sajdah sebentar tadi, dan kita dapat membuat kesimpulan ya bagaimana untuk kita menjaga, kita tidak mampu menjaga keluarga kita 24 jam, tetapi dengan doa, dengan istighfar, dengan kita menjaga ahli keluarga, mendidik dengan solat, di samping dialog kita bersama ahli keluarga berkaitan dengan akidah, ianya adalah teknik para Nabi, orang-orang soleh pada zaman dahulu agar keluarga kita diberi rahmat oleh Allah hingga masuk syurga sekeluarga. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam siri Majlis Ayah pada siri akan datang untuk sama-sama terus ayah sebagai pemimpin masuk syurga sekeluarga, insyaAllah. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah